Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi tentang strategi penggunaan pinjaman perumahan LPPSA. Itu pinjaman perumahan untuk penjawat awam. Video ini adalah satu video konsep fahaman pantas. Saya harap video ini akan memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, pertama saya nak berkongsi tentang konsep perjalanan hidup manusia. Kita bila lahir, bayi, membesar pada kanak-kanak, remaja, awal dewasa, berkeluarga dan akhirnya kita menjadi warga emas. Dan banyak kesilapan lazim yang berlaku di alam dewasa. Apa dia? Kurang berusaha, kurang ilmu dan akhirnya tidak ada pendapatan yang tinggi. Kadang-kadang pendapatan juga tidak tetap. Dalam masa sama kadang-kadang juga tidak ada perlindungan untuk kesihatan. Kalau sakit menyusahkan orang lain. Dan juga tidak ada perlindungan kalau meninggal. Kalau meninggal dunia juga kadang-kadang membebankan waris. Begitu juga ramai juga yang mentik usia warga emas tetapi tidak dapat membiayai diri mereka sendiri. Jadi inilah tuan-tuan dan perempuan konsep di mana kita kalau boleh kita nak bina legasi 3 generasi supaya kehidupan kita di awal dewasa, pertengahan dewasa, di hujung usia kita terjamin. Okey, kepada tuan-tuan dan puan penjawat awam. Syukur menjadi penjawat awam sebab apa? Antara masalah-masalah yang saya tunjukkan tadi ramai tidak dialami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Sebagai penjawat awam, biasanya adalah orang yang berilmu dan selalu ada program menambah ilmu. Satu. Keduanya, penjawat awam juga pendapatan tetap. Hujung bulan dapat gaji. Okey. Begitu juga tentang perlindungan rawatan memang disediakan secara percuma di hospital-hospital kerajaan dan kalau meninggal pun ada pampasan dan juga pencen. Kalau tak meninggal dunia, di hujung usia akan tetap penerima pencen tetapi untuk mereka yang masih lagi dalam skim pencen. Okey. Jadi inilah ceritanya. Tetapi malangnya di sebalik kemudahan-kemudahan yang diberikan masih ramai lagi penjawat awam yang gagal menguruskan keuangan mereka dengan baik dan teratur. Ini daripada pengalaman saya sendiri melawat ke sekolah, ke jabatan kerajaan, kami lihat banyak kes-kes di mana penjawat awam mempunyai masalah keuangan. Walaupun mereka mempunyai gaji tinggi, gaji yang tetap, perlindungan perubatan yang lengkap tetapi tetap mempunyai masalah keuangan. Okay. Hari ini saya nak cerita tentang rumah. Faktanya apa? Faktanya ialah memiliki rumah biasanya menjadi impian semua orang. Dan rumah adalah harta kekal. Dan harta kekal biasanya dibeli menggunakan pinjaman jangka panjang. Dan penjawat awam mempunyai kemudahan pinjaman jangka panjang. Tetapi, apa dia? Penjawat awam sangat beruntung selepas setahun saja sah jawatan sudah boleh buat pinjaman perumahan LPPSA. Tetapi kenapa ramai masih gagal memiliki rumah? Okay. Adakah kerana tidak layak buat pinjaman ataupun gagal kerana tangguhkan keputusan untuk membeli rumah. Okey. Jadi itulah ramai penjawat awam yang lambat beli rumah ataupun tidak layak meminjam kerana masa nak pinjam tu masa itulah dalam gaji mereka ada banyak pinjaman-pinjaman peribadi yang mengurangkan kelayakan mereka. Okey, ini satu kesilapan yang kita sering lihat. Jadi apa yang saya nak kongsi sini fakta utamanya, rumah selain pada harta kekal, jika dibeli di lokasi yang baik, dia akan meningkat dengan laju. Lebih laju daripada kalau kesimpan duit di bank ataupun di pelaburan. Keduanya, apabila membeli rumah, biasanya dilindungi oleh perlindungan MRTT. Okey? Di mana kalau peminjam itu meninggal dunia, syarikat takaful akan bayar penuh. Tetapi yuran MRTT itu meningkat ikut umur. Jadi lagi tua kita meminjam, usia masa kita meminjam, maka yuran MRTT itu lagi tinggi. Ada pun ramai yang kurang faham. Ketiganya, rumah
campur yuran MTT kadang-kadang meningkat lebih laju daripada kenaikan gaji kita dan juga kenaikan kelayakan LPPSA. Jadi nasihat saya, jangan lambat-lambatkan beli rumah. Okey, nanti kerugian. Jadi nak tahu macam mana nak beli rumah awal, dapatkan khidmat nasihat pakar, kami sedia membantu. Jadi itulah, daripada 1.6 juta penjawat awam, 50% yang baru menggunakan LPSA. 60% masih lagi belum menggunakannya. Okey, dan ramai juga pada umur 45 tahun masih lagi belum membeli rumah. Jadi inilah yang saya sarankan. Kami sebagai konsultan pinjaman sedia untuk memberi khidmat nasihat secara percuma untuk mengelakkan kesilapan-kesilapan lazim yang sering berlaku di kalangan penjawat awam. Okey, cerita sikit tentang LPPSA ni. Apa? LPPSA ni adalah singkatan untuk Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam. Okey, di mana mereka menyediakan pinjaman perumahan yang mudah lulus, kadar tetap, tempoh bayarannya panjang. Siapa yang layak? Okey, setelah 1 tahun berjawatan tetap, layak. Okey, kaki tangan kerajaan, kaki tangan kerajaan negeri, PBT, badan berkanun, hakim, ahli parlimen, adun, mereka layak untuk meminjam. Jadi, hakikatnya ramai penjawat awam masih tidak faham tentang pinjaman LPPSA ini. Dan juga ramai yang tidak menggunakannya dengan betul dan pada masa yang tepat. Maksudnya, pada masa muda, ambillah pinjaman LPPSA. Jangan tunggu dah tua. Okay. Jadi, seperti kata yang saya tunjukkan tadi, sebagai penjawat awam, tuan-tuan dan puan perlu bersyukur sebab mempunyai banyak kemudahan. Tetapi, tanya diri sendiri, kenapa dengan kemudahan yang ada, masih ramai lagi penjawat awam yang masih menyewa, menumpang rumah keluarga dan belum membeli rumah. Jadi inilah yang saya nak tekankan, marilah kita ambil iktibar daripada kisah duka yang telah berlaku dan usaha untuk mengelakkannya. Boleh hubungi kami boleh beri tunjuk ajar, nasihat supaya mengelakkan masalah-masalah lazim yang pernah berlaku. Okey, jom hari ini kita tukar mindset. Kita kena tahu sedikit tentang proses hartanah. Kena tahu perbezaan antara hutang baik dengan hutang jahat. Hutang baik tu apa? Hutang baik nak beli rumah. Hutang jahat tu apa? Pinjam duit untuk pergi makan angin. Okey. Faham tentang fungsi masa dan usia. Okey. Lagi lambat kita meminjam, maka lagi tinggilah MRTT. Faham konsep harta kekal dan sebaiknya dibeli dengan pinjaman jangka panjang. Jangan cuba beli rumah cash. Rugi. Okey. Kalau ada kemudahan pinjaman perumahan, ambil. Sebab itu cara terbaik untuk membeli rumah. Dan akhir sekali kita faham tentang kelebihan dan manfaat pinjaman LPPSA. Jadi, ini adalah satu sesi tambah ilmu dan tukar mindset dan insyaAllah kami sedia membantu. Okey, antara pinjaman LPPSA dengan bank komersial banyak perbezaannya. Pertama, kalau kita pinjam LPPSA, kadarnya tetap tak berubah. Satu, kalau kita pinjam dengan LPPSA, kita boleh dapat pinjaman 100%. Okey, kelayakannya mudah. Kerja kerajaan dah setahun tetap jawatan, sah. Sakit ke apa, boleh sah. Okey. Tempoh bayaran pun panjang sehingga umur 90 tahun. Perlindungan MRT pun boleh sampai ke penghujung pinjaman kita. Kalau 90 tahun, 90 tahun lah. Okey. Dan juga iuran MRTT-nya di-cover sampai habis. Okay. Mudah lulus dan juga kaedah bayarannya melalui potongan gaji. Jadi berbeza dengan bank komersial, kadang-kadang 90%, kalau rumah kedua kadang 30%. Lepas tu kelayakan dia tengok macam-macam, ramai yang tak layak. Jadi sebagai penjawat awam, rasa bersyukur kerana diberi kemudahan pinjaman perumahan LPPSA. Okey, saya nak cerita sikit tentang 7 jenis pembiayaan ataupun yang pembelian yang boleh digunakan menggunakan LPPSA. Ada 7. Pertamanya apa? Untuk membeli rumah yang dah siap. Ada daripada pasaran terbuka ataupun beli pada ahli keluarga. Kita beli rumah anak kita beli rumah kita, adik-beradik sebagainya, boleh. Harga adik-beradik boleh beli. Okey. Ataupun nak tebus rumah pusaka. Ayah meninggal dunia, okey, salah seorang waris, penjawat awam nak menebus, boleh, ada caranya. Pun boleh hubungi kami macam mana nak menebus rumah pusaka menggunakan LPPSA.
Okey. Itu jenis pertama. Jenis kedua adalah ada tanah sendiri ataupun tanah pusaka ke, dia beli ke, lepas tu nak buat rumah atas tanah sendiri. Boleh pinjam LPSA, lantik kontraktor yang bertauliah dan binalah rumah kod design sendiri, tapi design mestilah disahkan. Dan konsep ini sesuai untuk mereka yang duduk luar bandar. Daripada duduk tersepit di rumah taman, perumahan, lebih baik beli tanah dan buat rumah idaman. Okey? Itu jenis kedua. Jenis ketiga adalah apa? Beli rumah dari pemaju. Pergi ke show house, lepas tu setuju je, book dan tunggulah siap 24 bulan ke apa. Okey? Ada tempoh menunggu untuk siap. Pastikan pilih pemaju dan lokasi yang boleh dipercayai. Okey. Bayaran balik pemotongan hanya bermula apabila rumah tu dah 90% ataupun setelah 24 bulan. Jadi kalau kita pinjam book sekarang ni, tak adalah buat penolakan gaji sehinggalah rumah tu hampir siap. Itu adalah jenis ketiga. Jenis keempat adalah boleh beli tanah dulu, dapat je grant, boleh mohon untuk buat rumah. Itu dikira pinjaman pertama. Beli tanah, selang 2-3 bulan buat rumah. Ataupun beli tanah, selang 10 tahun buat rumah pun tak apa. Okey, itu dikira pinjaman yang pertama. Jadi sesuai untuk mereka-mereka yang duduk luar bandar ataupun yang nak pension di kampung, boleh beli tanah, lepas tu buat rumah kemudian. Okey, itu jenis yang keempat. Pinjaman yang jenis yang kelima adalah kalau dulu-dulu pernah terbeli rumah dengan bank komersial. Lepas tu baru tahu, saya ada kelayakan LPPSA. Okey. Mohon LPSA untuk tebus balik pinjaman bank luar tadi, pindah kepada LPSA. Mungkin kadar pinjamannya atau bayarannya lebih rendah. Okey. Ini potensi untuk kurangkan bayaran bulanan. Okey. Now, jenis yang keenam. Jenis keenam adalah sambungan dari jenis kedua tadi. Okey. Dia dah beli rumah sendiri. Okey. Lepas tu dia buat rumah atas tanah tersebut. Jadi ini juga dikira sebagai pinjaman pertama. Dan yang last sekali ialah kalau dia dah beli rumah, dah hujung-hujung tu dia kata, aku nak renovate lah. Boleh apply renovation loan, dikira sebagai pinjaman kedua. Okay, sesuai kalau contohnya yang buat rumah di atas tanah ni, ruang luas, boleh buat renovation yang besar-besaran. Jadi inilah 7 jenis pembiayaan yang daripada semakkan saya, ramai yang kaki tangan awam masih tak tahu ke-7 ini. Jadi, bila dah tahu, bolehlah pilih kegunaan yang paling sesuai pada masa yang sesuai. Ingat, semua penjual awam mempunyai 2 kali kelayakan meminjam. Jadi kita kena tahu, kita strategiskan macam mana nak gunakan sebaik mungkin. Atau lebih lanjut, hubungi kami boleh tahu strategi yang sesuai. Okey. Lagi satu yang saya nak terangkan, adalah ramai juga yang tak tahu, ialah di dalam setiap pembelian ataupun pinjaman perumahan ada dinamakan MRTT. Itu perlindungan kepada peminjam. Sekiranya meninggal dunia, maka takat takaful akan membayar baki pinjaman dengan penuh, supaya waris tidak terbeban dengan hutang perumahan. Jadi ialah kos tersembunyi di mana nilai MRTT itu dah termasuk dalam pinjaman. Contohnya kalau rumah yang dibeli 300,000, MRTT-nya 50,000, maka total pinjamannya adalah 350,000. Okay. Satu perkara yang saya highlightkan ialah yuran MRTT ini selain pada dimasukkan dalam keseluruhan pinjaman, ia juga meningkat nilai ikut nilai pinjaman dan juga usia peminjam. Jadi kalau kita tunggu sampai kita dah tua, jangan terkejut kalau MRTT-nya sangat tinggi. Okey. Lagi satu yang saya nak highlight ialah, okey, ini contoh. Kalau dia umur muda, dia beli rumah 300,000, yuran MRTT-nya hanyalah 13,000. Lagi satu, kalau sesiapa yang pembeli ni, penjual awam umur bawah 30 tahun, boleh meminjam bukan 35 tahun, boleh meminjam sehingga 40 tahun. Okey.
Pembayaran itu tidak membebankan. Jadi yang muda-muda ni jangan lupa hubungi kami. Kami akan ajar macam mana nak beli rumah seawal mungkin. Ini yang muda. Kalau yang tua contoh umur 54. Tengok MRTT dia berapa? RM125,000. Okey. Inilah saya cuba elakkan. Okey. Jadi maka jumlah pinjaman akan jadi tinggi, bayaran bulanan juga akan jadi tinggi. Inilah yang kita nak bandingkan. Okey, kalau mereka yang bertindak awal, mereka boleh beli rumah di usia muda. Contoh. Umur bawah 30, dia beli apartmen. Okey. Dan dia boleh sewakan kepada kawan-kawan dia. Dapat lagi kurangkan belanja. Lepas tu, selepas umur 40 tahun, dia boleh refinance apartmen itu. Dan kemudian dia boleh beli rumah kedua yang lebih besar sebab kelayakan dia masa itu lebih besar. Ini strategi yang baik. Beli rumah sebelum umur 30, lepas umur 40, refinance, lepas tu gunakan kelayakan untuk beli rumah lain yang kita akan pakai sehingga pencen. Tetapi jangan jadi yang macam ni. Duduk tunggu. Dah bila umur 45-50 tahun hanya mampu beli rumah yang sempit. Pinjaman tinggi sebab keadaan MRTT dah tinggi. Okey. Ini pun saya pernah lihat sendiri keadaan ini. Jadi cuba elakkan. Yang muda-muda tu jangan tunggu tua untuk beli rumah. Layak saja boleh beli rumah. Nak tahu macam mana strategi untuk beli rumah, boleh hubungi kami, konsultan pinjaman IBS. Okey. Jadi kita ada banyak contoh. Contoh ni adalah anak beli rumah ayah. Ayah ada rumah, ibu pun ada rumah. Ayah dan ibu sekarang duduk kat rumah milik ibu. Jadi anak yang umur 29 tahun tadi, penjawat awam, layak pinjaman RM380,000 dan setuju untuk beli rumah daripada ayahnya RM320,000. Tanpa amati guaman semua, contohnya pinjamannya RM360,000. Okey. Jadi apa yang berlaku? Ayahnya dapat duit RM320,000. Anaknya dapat rumah yang sedikit below market price. Dan mungkin ayah ni kata okey, ayah nak RM200,000 je. Jadi RM200,000 ni adalah dana kegembiraan di hari tua. Jadi dia bolehlah bawa isterinya berjalan-jalan. Dan juga lebihannya tadi apa? RM120,000 tu dia boleh beri kepada anak-anaknya sebagai hadiah. Dan inilah sebagai dana pemangkin kehidupan. Jadi anak-anak tu ada suntikan RM40,000. Bolehlah nak beli rumah, deposit beli rumah ke, ataupun untuk renovate kalau dah beli rumah, gunakan dana tersebut. Jadi inilah salah satu contoh yang baik. Satu lagi contoh yang baik ialah wanita bujang umur 30 tahun beli pangsapuri bernilai RM300,000, duduk satu bilik utama dan sewakan 2 bilik kepada rakan ataupun kepada orang luar. Jadi bila dia ada rumah sendiri, tak ada belanja hangus dengan menyewa. Pertama, keduanya harta yang dia duduk tu, kondo ni, dia beli tempat yang cantik, meningkat nilai setiap tahun. Nanti tengoklah lepas 10 tahun nilai dia kadang 2 kali ganda. Setelah berkahwin, mungkin pasangan dia ada rumah, dia boleh duduk dengan rumah pasangan dia dan rumah pangsapuri itu dia boleh disewakan sepenuhnya. Mungkin hasilnya hampir ataupun melebihi daripada pinjaman bulanan dia. Jadi selepas langsai sebenarnya rumah itu dibeli secara percuma sebab hasil daripada rumah tadi dapat membantu bayaran pinjaman. Okey. Contoh 10 tahun boleh ambil pinjaman FSA kedua untuk harta pelaburan. Menjelang persaraan tidak terbeban dengan hutang sebab umur 60 semuanya dah selesai. Jadi itu pentingnya beli rumah di usia muda. Okey. Satu lagi contoh. Penjawat awam yang duduk di luar bandar layak pinjaman RM300,000. Sikit yang dia gaji kecil. Tetapi dia beli tanah 1 ekar RM60,000. Dah dapat je grant, dia mohon lagi untuk bina rumah RM200,000. Kecil rumah dia. Tapi tak apalah. Rumah di tanah yang besar. Jadi harga tanah murah, dapat rumah yang luas dan ada harta yang meningkat nilai. Tak ada belanja hangus pun menyewa. Dan mungkin selepas beberapa tahun, 10 tahun ke, dia layak untuk ambil pinjaman kedua untuk besarkan rumah. Renovation loan. Jenis yang ke-7. Boleh. Jadi inilah antara strategi-strategi yang saya galakkan untuk dibuat oleh penjawat awam ikut situasi. Jadi kalau nak tahu situasi mana atau strategi mana yang sesuai, hubung kami boleh analisa dan kami boleh beri cadangan yang terbaik untuk mempergunakan LPSA. Jangan jadi macam ni. Contoh penggunaan LPSA yang kurang bijak, di mana penjawat awam menangguhkan pembelian sehingga umur 45 tahun, kemudian bila nak beli, rupa-rupanya dia hanya layak untuk beli pangsapuri yang sempit.
Dia dah hangus belanja menyewa selama 20 tahun. Umur 45 tahun tak ada harta kekal pun. Nasib baik tak meninggal. Kalau meninggal tak ada apa-apa. Berbanding dengan orang yang beli rumah, kalau dia termeninggal pun pada umur 40, rumah itu langsai. Okey. Jadi, yuan AMTT menyebabkan kadar pinjamannya tinggi. Jadi sebab pencen masih lagi ada 15 tahun untuk bayar rumah sebab dia lambat mula. Jangan buat kesalahan yang sama, dapatkan khidmat nasihat pakar, kami sedia membantu. Jadi, ramai pelajar awam yang terjebak dalam situasi begini akibat kurang perancangan dan lambat bertindak. So, pada tuan-tuan dan puan di luar sana, kalau masih muda, hubungi kami cuba bantu untuk tuan-tuan dan puan daripada membuat kesilapan yang sering berlaku di kalangan pegawai awam. Okey. Kita ada beberapa roadmap. Okey, kalau tuan-tuan dan puan datang, kalau usia 27, kita ada caranya. Step by step, sampailah ke pencen. Okey. Ataupun kalau contohnya, sudah memiliki rumah pada usia 40, mungkin dah bayar 10 tahun, pun kita ada roadmapnya, kita boleh cadangkan macam mana nak buat untuk meningkatkan hasil ataupun manfaat rumah yang kita beli. Kita juga ada roadmap untuk contohnya dah umur 40 belum beli rumah lagi. Tak apa, kita pun ada dia punya roadmap macam mana nak menyelesaikan masalah itu, tetap dapat beli rumah dan tidak membebankan lepas pencen. Dan kita juga ada roadmap kalau contohnya dah umur 54, 55, dah ada rumah dan sebagainya, kita akan bagi contoh strategi untuk mereka menggunakan manfaat ataupun kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Okey. So, dalam masa sama juga, kita melalui satu institusi kewangan, kita juga boleh membantu dapatkan pinjaman peribadi. Bukan untuk joli-joli ya. Kalau contohnya nak dapatkan kos awal untuk pembelian rumah. Muda-muda ni tak ada duit di tangan, boleh pinjam supaya nak bayar deposit, nak bayar MOT, cukai, nak bayar penilaian, semuanya ada duit. Okey, ini mudah. Okey, ataupun dah dapat kunci nak masuk rumah baru, tak ada duit. Juga boleh buat pinjaman, buat suai ke, autogate ke, solar panel ke, CCTV dan sebagainya. Begitu juga kalau contohnya adalah isu pusaka yang belum selesai, perlukan duit untuk lantik konsultan. Tak apa, boleh ambil pinjaman, selesaikan. Bila pusaka dah cair, mungkin nilai yang dicairkan melebihi RM500,000. Jadi berbaloi. Dan begitu juga kalau ada kena awal yang mempunyai keperluan terdesak duit, boleh datang jumpa kami boleh bantu dapatkan pinjaman peribadi. Jadi, ini mudah lulus, patuh syariah, pemotongan ikut Biro Angkasa melalui Biro Angkasa dan boleh pinjam daripada RM500 hingga RM5,000 hingga RM200,000. Jadi, akhirnya, apa yang saya nak katakan, kami sedia membantu. Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu nanti bila dia hubungi, beri nama dan handphone, buat temu janji secara online ataupun face to face, serta tahu apa yang diperlukan. Kami perlu minta penyata gaji supaya kami boleh buat analisa dan semakkan kelayakan. Layak tak nak beli rumah, layak tak beli tanah, sebagainya. Okey. Dan bila kita dah tahu kadar kelayakan, kami juga akan memberi cadangan jenis rumah, lokasi dan boleh bantu sehingga tempahan pembelian itu berlaku dan pinjaman LPPSA diluluskan. Perkhidmatan kami ini adalah percuma. Jangan risau, kami tak minta duit apa-apa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi, inilah yang saya nak highlightkan. Kalau berurusan dengan kami, tak ada bayar tambahan tetapi memudahkan. Kami tolong kirakan, kami tolong carikan rumah. Okey. Dokumentasi nanti office kami akan bantu untuk buat permohonan apa lagi, dan dia tidak membazir masa. Kalau kita buat sendiri kadang kita ambil cuti lah pergi sana ke sini, tak. Kita berurusan melalui online, hantar dokumen melalui online dan kita uruskan dan selesai dengan baik. Jadi, jangan cuba nak buat sendiri kalau ada bantuan percuma daripada pakar. Okey, kami sedia membantu. Nanti sesiapa yang kongsikan video ini pada tuan-tuan dan puan juga akan menghantar link untuk sekiranya perlu dapatkan khidmat bantuan percuma. Okey. Terima kasih.
Semoga apa yang saya sampaikan hari ini memberi manfaat pada tuan-tuan dan puan. Nanti boleh share video ini kepada rakan-rakan penjawat orang lain supaya mereka juga dapat memahaminya dan juga dapat mengelakkan diri mereka daripada terjebak dengan kesilapan lazim yang sering berlaku di kalangan penjawat awam. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.